pada pagi ini sehingga penghujung ramai pagi kesempatan kita juga untuk bersama dengan beberapa orang pelajar cemerlang bagi Politeknik Brunei Class of 2021 dan untuk sebagai permulaan memperkenalkan kita bersama dengan Yang Mulia Muhammad Aflin Saufi Ilyas Ilyas bin Haji Muhammad Sofian. Beliau merupakan penerima anugerah Akademi Pelajar Terbaik bagi Convocation Politeknik Brunei kali ke-7, diploma tahap 5 dalam pengajian perniagaan level 5 Diploma in Business Studies. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin boleh dipanggil Muhammad Aflin kali itu. Aflin saja kali ya. Jadi apa kabar Aflin hari ini? Sihat? Alhamdulillah sehat. Ya, syabas dan juga tahniah kami ucapkan kepada penerima anugerah ini, pelajar terbaik, dan juga mungkin dapat bercerita sedikit tentang latar belakang ataupun biodata Aflin mungkin sebagai seorang pelajar ya. Ya, di samping juga jurusan yang diambil selama menjalani pengajian di Politeknik. Nama saya Muhammad Aflin Saufi Ilyas bin Haji Muhammad Sofian. Saya berumur 21 tahun. Dan saya pernah menuntut di Politeknik Brunei selama 3 tahun, iaitu dari tahun 2018 hingga 2021. Dan sebelum ini saya mengambil program Level 5 Diploma in Business Studies. Dan saya sekarang ini merupakan pelajar UTB. Jadi dalam tahun berapa tu di universiti? Tahun 1? Baru tahun 1. Baik. Baik. Apabila dinobatkan sebagai salah seorang pelajar cemerlang, mungkin dapat berkongsi bagaimana perasaannya dan setelah dimaklumkan bahawa Syafie merupakan pelajar cemerlang bagi Politeknik Brunei untuk Majlis Convocation pada tahun ini. Lebih dahulu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua graduan Politeknik Brunei. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kerana diberikan anugerah pelajar terbaik. Namun, ianya mustahil diperolehi tanpa dorongan kedua ibu bapa saya, pensyarah dan kaki tangan Politeknik Brunei, serta sahabat sehandai yang selalu bersama saya pada masa susah dan senang. Saya amat bersyukur kerana mendapati anugerah tersebut. Apakah agaknya perasaan apabila menerima anugerah itu? Terkejut. Terkejut, Sejujurnya terkejut. Bila baru dimaklumkan ni Syafie, adakah tidak disangkakan? Jadi permakluman tersebut telah dilakukan kemarin? Diumumkan kemarin ni? Ya, makluman tersebut baru dimaklumkan kemarin pada hari graduasi. Wah, tahniah. Ia membuatkan saya terkejut. Yang membuatkan yang kekejutan tetapi mungkin saja diekspektasi kerana ada resepi-resepi tersendiri agaknya. Mungkin saja ingin dikongsikan. Apakah antara resepi menjadi seorang pelajar terbaik ni? Kalau saya mungkin sudah terlambat kali untuk menjadi seorang pelajar terbaik. Tetapi apa resepi Muhammad Aflin? Aflin Syafie. Okey. Ada rahsia? Sejujurnya saya tidak ada mempunyai rahsia ataupun resepi. Tetapi saya selalu percaya dengan ayat work smart, work hard. Saya lebih memfokuskan kepada efisiensi kerja daripada durasi melakukan sesuatu kerja. Kerana bagi saya hanya mampu menumpukan perhatian pada jangka masa yang pendek sahaja. Di samping itu, saya juga mempunyai sikap cepat ingin tahu, curious. Terutamanya jika ia bermain di minda saya. Disebabkan itulah saya akan melakukan kajian terhadap perkara tersebut. Okey. Sebelum memasuki ke Politeknik Brunei, sebelum itu Syafie bersekolah di mana? Sebelum masuk Politeknik. Politeknik Brunei, saya menuntut di
Sekolah Menengah St. George selama 3 tahun, iaitu dari tahun 2015 sehingga tahun 2017. Memang adakah berminat? Saya menghabiskan sekolah menengah saya di sana. Memang ada berminatkah untuk mengambil jurusan di Politeknik Bisnes ini? Memang atukah mungkin saja mungkin atukah subjek yang paling tertarik untuk diambil di Politeknik? Atau kenapa agaknya? Sejujurnya saya memang minat dengan jurusan bisnes kerana saya dari zaman sekolah menengah pun saya tidak mempunyai bakat untuk mempelajari mata pelajaran sains. So I think it's much more suitable for me to go untuk jurusan bisnes. So I think I'm much more comfortable there. Okey. Bukan apa, kerana kenapa ditanyakan sebelum melanjutkan pengajian ke Politeknik itu belajar di mana. Jadi menghabiskan musim persekolahan menengah di sekolah St. George. Jadi keputusan yang diraih bagi peringkat O-level masa itu telah melayakkan Aflin untuk melanjutkan pengajian dan terpilih. Sebenarnya bukan hanya melanjutkan ni, untuk dapat belajar masuk ke Politeknik ini ada kriteria. Jadi mereka ini antara pelajar-pelajar yang boleh kita dikatakan yang terpilih untuk menjalani pengajian. Selama berapa tahun ni menjalani pengajian di Politeknik? Selama 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi dalam masa 3 tahun itu kan, kita ni mesti ada beberapa modul, ada beberapa modul dan sebagainya. Walaupun dan juga business, ada kadang-kadang ada kajian-kajian dan mungkin saja paper yang terakhir, assignment yang terakhir. Kajian tersebut mungkin apa? Dapat ceritakan sedikit? Mengkaji tentang apa? Mungkin tren bisnes di Brunei, tajuk tesisnya, tesisnya ataupun mungkin dampak pandemik COVID-19 dengan bisnes di Brunei. Macam mana? Ya, saya setuju dengan statement tersebut kerana bukan saja itu kita pelajar Politeknik Brunei mempelajari, namun juga mempelajari konsep-konsep tentang bisnes secara teoretically dan secara praktikal. Banyak mempelajari tentang tren-tren bisnes bukan saja di Brunei Darussalam, namun juga pada negeri Asia Tenggara yang lain. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih, tahniah. Mungkin ada pesanan nih kepada pelajar-pelajar baru, nasihat. Nasihat saya kepada pelajar baru, just enjoy and go with the flow. Just enjoy and go with the flow. Tapi seperti prinsip yang Aflin Saufi terapkan dalam kehidupan sebagai seorang pelajar tadinya, work smart, study smart. Lepas itu just enjoy and go with the flow. Baik, tahniah kita ucapkan semoga terus maju jaya untuk sesi pengajian seterusnya. Dinyatakan tadi merupakan mahasiswa tahun pertama di Universiti Brunei Darussalam. Baik. Terkedohong tadi bercakap tentang itu. Kita ni ada 2 tetamu hari ini, iaitu Yang Mulia Dayang Nadia binti Muhammad Musli. Beliau merupakan pelajar terbaik level 5 diploma in electrical and electronics engineering, dan juga kita ada Dayang Jazlyn Mary Lua Wong. Beliau juga penerima anugerah Academic Excellence Award, iaitu diploma tahap 5 dalam teknologi sains makmal kimia, level 5 diploma in science and technology, chemical lab technology. Baik, kita sapa kedua-dua tetamu kita. Ini kesinambungan daripada bersama dengan Aflin. Baik, untuk Nadia dan juga Jazlyn, selamat pagi. Terima kasih kerana memenuhi undangan kita di Rampai Pagi. Apa khabar? Selamat pagi. Alhamdulillah. Baik, ni tadi kita sudah mendekati Aflin Saufi. Saufi Ilyas. Aflin Saufi Ilyas. Macam 3 orang tapi seorang saja. Baik, ini kesempatan kita untuk bersama dengan Nadia dan juga Jazlyn. Jadi telah diterangkan tadi jurusan-jurusan yang telah pun diambil diperjelaskan. Namun untuk soalan pertama untuk Nadia dulu ni, bagaimana perasaan setelah kemarin ni diumumkan merupakan salah seorang pelajar cemerlang? Alhamdulillah,
Setelah tamat pengajian, saya berasa berpuas hati dengan usaha yang telah saya berikan. Tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa, keluarga, pensyarah-pensyarah dan rakan perjuangan saya kerana membantu saya di sepanjang tempoh pengajian di Politeknik Brunei. Sebelum soalan yang sama ditujukan kepada Aflin tadi, mungkin sahaja sebelum menjadi seorang student ataupun penuntut di Politeknik, sebelum ini menuntut di sekolah mana? Sekolah mana? Ya. Saya dari sebelum Politeknik. Sebelum Politeknik. Saya dari kelepasan GCE O-Level dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan pada tahun 2017 dan masuk Politeknik Brunei pada tahun 2018. Baik, kenapa agaknya ni Nadia mengambil jurusan Electrical and Electronics Engineering? Saya memilih jurusan Electrical dan Electronics Engineering. Pada mulanya, saya hanya memilih sekadar ianya engineering course. Akan tetapi, semasa tempoh pembelajaran di Politeknik, cita dan rasa minat saya dalam bidang tersebut semakin bertambah. Tambahan pula, semasa internship ataupun attachment period pada semester yang ke-6 tahun 2021 tahun lepas. Di sanalah saya banyak kaitkan pembelajaran yang saya belajar di Politeknik sama ada teori ataupun praktikal dengan alam pekerjaan. Mungkin kita ni akan menyapa lagi dah yang Ya, Jazlyn. Jessie. Jazlyn, apa khabar Jazlyn? Selamat pagi. Baik. Baik, Selamat pagi. Ada nama baru, Jessie ya. Ada. Okey, Jazlyn, sama je soalannya. Setelah kemarin diumumkan Jazlyn merupakan salah seorang pelajar cemerlang, macam mana rasanya? Terkejut? Teruja? Gembira. Dan sangat Gembira. teruja. Apa agaknya resepi untuk menuju menjadi seorang pelajar terbaik ni? Selain daripada belajar bersungguh-sungguh, apa resepinya? Rahsia saya ialah untuk tidak mengalah. Like walaupun kamu rasa benda tu susah, cuba cari macam another approach untuk menyelesaikan masalah itu. Dalam kita ni belajar tu kan, mesti ada, mesti ada satu topik dalam mata pelajaran itu yang membuatkan kita ni agak-agak confused atau bukan menjadi one of our least favorite topic lah. Salah satu modul mungkin dalam pengajian kita ni. Do you have any least favorite topic dan macam mana agaknya menghadapi least favorite topic berkenaan? Yang one of the least favorite topic anything yang related to biology lah. Pasal benda tu mesti dipaham benar-benar. Ia lebih teorinya mendalam bah. Betul. Kalau dilihat jadi cara juga saya untuk mengatasinya tanya cikgu kalau nak faham and then bandar-bandar baca lah sampai faham. Ani semasa di mana ni? Belajar di Politeknik kah ataupun semasa di sekolah menengah ni? Masa di Politeknik. Okey. Dan kalau dilihat jurusan yang diambil ni adalah diploma tahap 5 dalam teknologi sains, makmal kimia ya. Jadi kenapa agaknya memilih jurusan ini? Adakah memang terkeduhung ianya compatible dengan subjek-subjek yang diraih di peringkat O-level ataupun memang mau mengambil jurusan ini? Salah satu sebab ialah memang ia sama dengan yang diambil masa O-level, tapi memang minat sendirilah pasal mau ke ala tuju di sana. Kalau kita ni tanya lagi kepada Nadia tentang pembelajaran di Politeknik, saya tahu ini adalah merupakan adanya approach teori dan juga ada approach praktikal. Jadi dengan approach teori dan juga praktikal, mana satu menjadi mungkin kegemaran Nadia sendiri dan adakah teori dan juga praktikal itu merupakan sesuatu yang sama pentingnya? Apa agaknya? Would be sama. Kalau ada teori, senang di-apply masa during practical. Kalau ada tu teori dan payahlah buat practical tu. Mesti go back to theory, to the base.
Jadi kedua-dua ni pentinglah ya, Abanar. Teori itu umpama manual, betul. Manualnya. Tetapi praktikal yang menguji sebenarnya. Menguji sama ada teori ketanian itu lurus atau betul tidak. Tapi yang seronoknya masa bila tu masa menjalani pengajian ke ataupun masa internship? Internship lang. Pasal? Masa internship dalam 6 bulan. 6 bulan internship, so sana saya request arah supervisor saya mau more to practical, so bagilah saya assign saya arah different places. Di mana tu antaranya? Practical with them, macam such as antaranya di mana tempat-tempat tempat internship ada? Saya intern di Brunei Shell Petroleum di Syria. Ya. Habis tu saya kena antar ke asset engineering design, ke darat, ke PPA. So sana saya boleh ikut lihat cara dorang maintain motor, cara dorang maintain switchboard, switchgear, RMU, all the switches. Siap lah. Baik. Kalau saya dah peluang saya faham. So dari sana minat saya makin bertambah. Jadi dapat saya gambarkan. Ya, umpama anulani karangan nanti Nadi lah jota dorang Anita akan memegang operasi satu-satu bangunan umpamanya electrical engineer. Dan kalau untuk Jaslyn sendiri teknologi sains bagi saya ia bukan satu topik ataupun jurusan yang mudah kan Jaslyn. Tapi sebelum ni nyorang memang meminati sains kan? Memang macam mana? Bagaimana? Memang meminati sains, especially macam yang bekerja di lab atau macam mengendali chemical apa tu, memang minat. Semasa internship menjalani di mana? Di masa internship saya ditempatkan di Hospital Ripas dan di sana saya telah ditempatkan di 3 tempat dua tempat yang lain. Satu di blood bank dan satu lagi di POCT, Point of Care Testing Department. Di blood bank dan juga satu lagi department lain. Jadi ada kaitannya dengan kesihatan lah tu. Kalau dapat diceritakan sedikit your thesis ataupun projek ilmiah Dayan Jazlyn sendiri dapat diceritakan kepada penonton kita ni di Rampai Pagi tentang apa dan apa kepentingannya? Kira apa yang penting tentang sains ni? Yang di your assignment, final assignment, latihan ilmiah. Final assignment. What is it about? So masa FYP tu, saya dan grup saya telah membuat tentang mengkaji air. Kami mengkaji kualiti air di Brunei. Kami mengutip data dari tahun-tahun lepas dan kami compare dengan data pada yang recently lah. Like we find out the reason why. Macam is it the quality of water itu, is it deteriorating atau is it makin menaik, makin baik. What did you find out? So yang kami dapat lah. Based on our own research, so far the quality makin naik over the year, but then because of due to like some other reason factor macam hujan lambat atau yang alam sekitar punya masalah lah, yang itu boleh menyebabkan kerosakan air atau chemical dalamnya itu. Kalau kualiti air yang dimaksudkan di sini ini macam bercakap pasal kualiti air tu pulang ya, tetapi kalau kualiti air yang dimaksudkan di sini ini adalah kajian air domestik maksudnya ataupun air yang seperti air tadahan, lake, sungai, river sebagainya. Kualiti yang mana? Dikaji itu. Yang dikaji itu. Yang sampel kami ambil dari air sungai saja. Dari air sungai yang kami pilih seperti. Okey. Jadi kualiti air sungai di negara Ketanian ini semakin meningkat. Jadi tahniahlah kepada orang-orang Ketanian ni yang telah pun mempertahankan kualiti air. Betul ya. Bukan apa, kenapa kita bertanyakan soalan-soalan sedemikian sebelumnya Tani
biasa tu hanya siapa yang mendorong dalam waktu soalan-soalan klise. Ini kami mau soalan lain ni. Bukan apa. Mudah-mudahan adanya semangat dan perkongsian penceritaan daripada Nadia dan juga Jaslyn ni akan menyemarakkan lagi semangat anak-anak kita ni ataupun adik-adik kita ni yang baru saja menerima result O-levelnya. Kerana ini melatih individu menjadi seorang profesional. Betul, dalam kepakaran. Dan ini adalah salah satu perkara untuk menyiapsiagakan, memperkasa orang-orang petani yang berkemahiran, yang mempunyai kemahiran yang profesional, yang agak tinggi, yang tinggi maksud saya. Apa yang ada dalam gagasan Brunei 2035 tu bukan hanya berpendidikan tetapi berkemahiran tinggi. Baik, Nadia mungkin dapat bercerita sedikit Johnny Nadia, kerana ada masa memandangkan mengambil jurusan dalam electrical dan electronics engineer. Jadi untuk final assignment Nadia sendiri, apa yang telah pun dibentangkan? Kalau tadi Jaslyn berkenaan dengan pengkajian air kan, air sungai. Kalau Nadia macam mana? Kami bina a mini greenhouse, iaitu rumah hijau kecil dengan rakan kongsi projek saya iaitu Arif Rushaidi bin Abdul Rahman. So kami buat a greenhouse. Ya, dah made portable. Lepas tu, the system tu ia boleh check dia punya air, moisture level, temperature level, pH level of the soil. Kali how your control is using valve. So kalau macam airnya kurang, ia pump sendirilah air masuk sampai to the point cukup sudah air tu. So how kami tahu air tu cukup ke tidak, kami refer dengan orang science and technology punya lecturers. Kami minta data macam sekiranya plant ni berapa dia guna, berapa ni. So kami buat calculation, kadang kami setkan dia punya point. Ada kaitan ni, ada persefahaman, persetujuan antara pelbagai jenis bidang pembelajaran ya. Dan bukan sahaja kalau kita ni fikirkan electrical, entah ada jurutan ni kan fikirkan tentang air, tapi ada kaitannya rupanya. Hydraulic kan? Hydraulic. Tapi mungkin job perkaraan ni diambil sebagai salah satu tajuk dalam final assignment, melihat kepada keperluan Nadia, ia boleh kita ni kembangkan di negara kita ni. Masa ni ada macam-macam sudah jenis penanaman yang boleh kita ni implement hatta di kawasan rumah sendiri. Betul. Ya. Baik, apapun kita mengucapkan terus maju jaya. Ya, maju jaya, dan mungkin ada pesanan-pesanan istimewa. Ringkas, ya. 30 saat untuk seorang. Jadi pesanan-pesanan istimewa kepada penuntut-penuntut yang baru saja memasuki Politeknik Brunei. Silakan. Nadia, silakan Nadia. Kalau sekiranya ada soalan, tanya saja. Walaupun soalan tu sanangkah, tanya saja. Because that's how ya tolong saya saya belajar di Politeknik sampai masa ni. Dan bagaimana pula untuk Jaslyn sendiri? Mungkin ada pesanan dan kata-kata inspirasi kepada rakan-rakan yang akan melanjutkan pengajian ataupun masuk ke Politeknik Brunei. Ya. Bagi saya, don't give up, jangan putus asa, teruskan berjuang. Teruskan berjuang. Itulah kata-kata azimat daripada Jaslyn dan juga Nadia. Baik, untuk kedua-duanya semoga terus maju jaya. Saya percaya selepas ini tidak akan berhenti di sini saja, akan melanjutkan pengajian sebagaimana rakan sebelum tadi masa ni di tahun 1 Universiti Brunei Darussalam. Baik, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan senantiasa merahmati dan cemerlang maju dalam kehidupan ke depannya ya. Assalamualaikum dan terima kasih Jaslyn dan Nadia. Selamat maju jaya. Waalaikumsalam. Terima kasih.